Dan terbahagi pula ia. Apa dia? Ayat-ayat Quran. Dan terbahagi pula ia ayat Quran itu kepada muhkamin dan mutasyabih. Asal kita bicara apa? Asal kita bicara hujjah. Alasan hujjah ada 4. Kita mazhab kita Syafi'i 4 benda asas hujjah kita. Yang pertama Quran. Boleh hujjah dengan Quran. Jadi kita berdalil dengan ayat Quran. Ni ayat Quran ada, so kita sembahyang. Ini ayat Quran ada, so kita zakat. Pegang ayat Quran tu buat hujjah. Kalau tak ada Quran pula, tengok hadis. Pegang dengan hadis. Hadis Nabi kata apa? Tak ada dalam hadis benda tu, tak ada dalam Quran. Tengok pula ijma' ulama, ada benda ni ijma' ulama. Tak ada ijma' ulama boleh ke tak benda qiyas. 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini dia Quran dulu. Nak buat hujjah dengan Quran. Quran tu berapa cara dia? Quran tu ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Quran tu pula makkiyah, madaniyah. Quran tu pula safariyah, hadariyah, lailiyah, nahariyah, macam-macam. Hatta habis lagi. Dan terbagi pula ia ayat-ayat Quran itu kepada muhkamin dan mutasyabih. Ambil tahu. Boleh buat hujjah, ada ayat mana nak buat hujjah. Dan bermula ayat yang muhkam itu, ayat yang muhkamin itu. Hak mana? Iaitu ayat yang diketahui akan makna, yang dikehendaki daripada itu ayat. Itu orang panggil ayat muhkam. Ayat yang teguh. Muhkam tu mana teguh? Tak boleh petikai minah. Ayat muhkam. Dan bermula ayat yang muhkam, ayat yang teguh, ayat Quran yang teguh, boleh kita berdalil. Iaitu ayat yang diketahui akan makna. Ulama tahu maksudnya. Ulama yang hurai. Yang dikehendaki daripada itu ayat. Apa maksud? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa maksud? Erti ni. Memang ayat itu tak boleh nak tikai, tak boleh nak rak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, difardu atas kamu puasa. Apa puasa? Tak erti puasa. Tak boleh takwil. Bukan. Maksud dengan puasa tu puasa yang ni, puasa yang maklum. Lain tahu-tahu lah. Itu ayat betul, orang panggil ayat muhkam. Ayat yang teguh. Boleh kita berhujah ayat lagu ni. Mana hukum kata suruh puasa, baca we. Ayat mutasyabihat nak hukum tak boleh. Nak berhujah tak boleh. Pasal dia keliru ni. Dan terbagi pula kepada muhkam dan mutasyabih. Dan bermula ayat yang muhkam. Yang muhkam yang teguh. Tak boleh nak rak. Tak boleh nak buat bangkang lah. Iaitu ayat yang diketahui akan makna. Terang makna dia. Tak tahu ikut mana. Yang dikehendaki daripada sulafah. Misal seperti ayat aqimus shalah. Aqimu tunai olehmu akan sembahyang. Apa sembahyang? Tak reti sembahyang. Tahu tak boleh lah. Nak tahu sembahyang. Tak apa maksud dengan sembahyang. Sembahyang ni. Ayat ni kita boleh hujah. Mana dalil kata wajib sembahyang? Baca. Ayat ni baca. Ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah. Tunai olehmu akan sembahyang. Itu orang panggil ayat muhkamat. Ayat yang teguh. Tak boleh takwil. Maksud dia orang reti. Makna dia. Makna sembahyang tu orang reti dah. Ulama tahu dah. Betul. Dan ayat yang mutasyabihat. Ni keliru. Ni tak ada nak buat hujah. Dan ayat yang mutasyabihat. Siapa tak jalan? Dan ayat yang mutasyabihat, iaitu ayat yang ketentuan Allah Ta'ala dengan mengetahui makna. Kita tak dapat mengetahui. Anak hujah tak boleh. Tuhan yang tahu. Itu orang panggil ayat mutasyabih. Keliru kita boleh. Dan ayat yang mutasyabihah, iaitu ayat, ini ayat Quran, yang ketentuan Allah Ta'ala saja yang tahu maksud ayat itu dengan mengetahui maknanya, mana ayat. Macam mana ayatnya? Seperti segala huruf
yang pada permulaan suratul Baqarah. Apa dia huruf yang permulaan suratul Baqarah? Alif Lam Mim. Apa makna dia? Tak boleh. Apa makna Alif Lam Mim? Tak ada siapa tahu. Pasal tu dalam tafsir dia kata apa? Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah Ta'ala yang tu. Kita tak ada dulu. Surah ke Tuhan. Tuhan kata surah ke dia. Kita nanti nak hurai. Kaf, ya, ain, sad. Apa maksud? Surah ke Tuhan. Hamim, ain, sin, qaf. Apa maksud? Ayat tersyabihat. Nak hujah tak boleh. Ayat Quran lah. Nak hujah dan tak boleh. Pasal tak ngerti makna. Hakim salah boleh. Mana dalil kata wajib sembahyang tu ayat. Pegang ayat dia. Boleh buat hujah. Ini hujah tak mah. Kaf yang misal ni ke mana? Kita tak kerti. Ayat dia tak boleh buat hujah. Boleh. Betul. Dan ayat yang mutasyabihah, iaitu ayat yang ketentuan Allah Ta'ala dengan mengetahui makna. Makhluk tak dapat tahu. Di situ makhluk tidak dapat tahu makna. Serah ke Tuhan lah. Makhluk tak dapat nak tahu makna. Serah ke Tuhan lah. Kita nak buat hujah dengan ayat tu tak boleh. Itu orang panggil ayat mutasyabih. Yasin, wal Quran Hakim, Yasin. Itu semua tu Allah Ta'ala yang tahu. Tapi kalau dhaif, ada juga ulama dia reti, dia kata Alif Lam Mim tu ada ulama reti. Apa huruf rumus? Ringkas. Alif tu Allah, Lam tu Latif, Mim tu Mubin. Allahul Latifun Mubin. Itu Alif Lam Mim. Dia hurai lagu tu. Susahlah. Untuk di mana? Pandai-pandai. Boleh. Dia tu kata Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah Taala tahu. Kita sudah pandai. Tapi ada ulama itu orang tak pakai. Walaupun ulama dia hurai, orang tak pakai. Pasal dhaif. Mu'min mana orang pandai kata nama Allah. Dia kata itu nama Tuhan lah tu, tapi dia bagi huruf tu ringkas. Alif tu asalnya Allah, Lam tu Latifun, Mim tu Mubin. Alif Lam Mim, Allah Latifun Mubin. Itu nama Allah tu. Tiga huruf tu nama Allah. Mau metode di mana? Mau pegang mana? Siapa cerita kamu? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Faham dah? Tamatnya. Ada kutu apa panggil? Susah kali tak reti. Kaf ya ain sad apa reti? Tak dapat ketahui Allah Ta'ala. Tuhan kata dia tahu maksud dia. Okey. Seperti segala huruf yang pada permulaan surah Al-Baqarah dan umpama surah Al-Baqarah. Banyak lagi lah. Surah Yasin, surah Nun, wal qalami wa ma yasturun, Hamim, Ain, Sin, Qaf, wal Qur'anil Majid. Dia lah tu. Itu orang panggil mutasyabihat. Dan hanya sahnya jadi dalil dan wajib beramal dengan ayat muhkam. Ini nak buat dalil, nak buat hujah, nak pakai ayat. Ayat tu baca saja. Ayat mutasyabihat itu kita baca jadi ibadat. Ada hukum tak boleh ambil situ. Nak ambil hukum, nak buat hujah itu tak boleh. Dan hanya sahnya jadi dalil dan wajib beramal dengan ayat muhkamin, ayat yang teguh. Muhkam, teguh, makna dia orang reti. Dan adapun ayat mutasyabih, maka tidak harus beramal. Baca sudahlah. Nak berhujah itu, hujah ini tak boleh. Dan berdalil dengan dia, nak berdalil dengan ayat ini tak boleh. Pasal ayat ini kita tak reti makna. Allah Ta'ala yang reti. Dan nak berdalil dengan ayat ini macam mana? Kerana sikap faham manusia. Pasal apa nak berdalil tak boleh? Pasal apa tidak harus beramal? Kerana sikap faham manusia. Apa makna sikap yang ni? Manusia tak sampai nak fikir. Manusia tak sampai nak fikir maksud ayat ni. Serah ke Tuhan lah.
Boleh. Manusia tak sampai nak fikir. Singkat. Fikiran kita tak boleh fikir. Kafa ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kafa ya ain sad apa dia? Surah ke Tuhan. Sikap fahaman kita tak boleh nak urang. Apa maksud? Tuhan kata dia reti lah. Maksud dia. Surah balik dia. Maka tidak harus beramal dan berdalil dengan dia kerana sikap faham manusia. Akal kita tak boleh nak fikir, tak sampai fikir daripada mengetahui ayat tu. Kehendak Allah Ta'ala dengan dia. Apa Tuhan kehendak? Kehendak aku mana? Kafai yang Isa tu lah. Apa maksud yang Tuhan kata? Maksud aku mana? Kafai yang tafsir aku mana? Tak boleh nak tafsir. Saya serah ke Tuhan. Itu ayat mutasyabih. Lemah kita. Okey. Fasal yang kedua pula hujah. Yang pertama ayat Quran. Tapi dari ayat Quran bukan semua. Ayat Quran tu bukan semua boleh buat dalil. Ayat mansuh tak boleh buat dalil. Ayat mutasyabih tak boleh buat dalil. Kita bagi tahu tu. Nak bagi tahu kita, nak bagi kita sedar. Tadi Quran sebuah boleh buat dalil belakang dah. Bukan semua ayat Quran boleh buat dalil. Ada tengah tu tak boleh buat dalil. Ayat tu dah mansuh. Hukumnya tak boleh pakai dah. Cuma baca lafaz je dah. Yang kita baca semua yang ni. Habis bab tu. Ini masuk yang kedua. Hujah yang kedua. Fasal yang kedua pula hadis. Kita nak berpegang dengan hadis. Tak ada dalam Quran, cari hadis itu. Ada Nabi kata apa-apa. Dan adapun hadis, maka iaitu perkataan Nabi. Nabi kata. Itu panggil hadis. Satu. Dan perbuatan Nabi. Perkataan Nabi yang dinamakan hadis qauli. Dan perbuatan Nabi dinamakan hadis fi'li. Perbuatan Nabi orang panggil hadis fi'li. Dan membiarkan ia akan perkataan dan perbuatan orang lain serta mengetahui ia akan dia. Ini yang ketiga. Yang pertama hadis qauli. Perkataan Nabi sendiri. Apa dia? Innamal a'mal binniyat. Kata dia sendiri. Yang kedua hadis perbuatan. Fatawaddu misla wudu'i. Ambil wuduk ilmu macam aku ambil. Dia tunjuk ambil wuduk. Perbuatan dia tunjuk. Hadis apa? Hadis fi'li. Yang ketiga membiarkan. Tulis itu. Ini dinamakan hadis takriri. Taqah raya. Takriri. Ini apa panggil? Hadis takriri. Ikrar. Nabi ikrar. Itu hadis takriri. Hadis perbuatan dia buat, dia tunjuk. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu sembahyang macam tu buat. Dia tunjuk depan. Dia tunjuk depan orang ramai Nabi sembahyang. Pas satu rakaat dia sembahyang bagi dia tengok. Dia kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu tengok macam aku buat tadi. Tu hadis tu perbuatan. Hadis fi'li. Pasal dia kata farka hatta tatma'inna fasjud hatta muraqqa hingga tama'inna. Mu'tida tama'inna dulu, musujud tama'inna dulu. Baca tu. Tu orang panggil hadis fi'li. Yang ketiga ni hadis takriri. Apa takriri? Nabi duduk diam. Tak kata apa, larang pun tak, suruh pun tak. Apa dia? Satu perkara hak sahabat buat. Ni tengok. Dan pembiarkan. Dia biar. Dia tak larang, dia tak suruh. Dan membiarkan ia. Membiar maksudnya tulis. Membiar yakni dia tidak larang dan dia tidak suruh. Biar dia buat lah. Itu nama membiar. Supaya dia suruh juga. Supaya dia suruh juga. Benar tu. Dia suruh pun tak. Dia larang pun tak. Yang buat ni sahabat. Tapi benar tu boleh. Boleh pakai. Hujah. Boleh pakai. Supaya Nabi kata. Supaya Nabi buat. Itu orang panggil hadis takriri. Dan membiarkan ia. Dia tak larang, dia tak suruh. Apa dia? Akan perkataan dan perbuatan. Ada orang kata, sahabat kata, atau sahabat buat.
dan perbuatan orang lain, perkataan orang lain, serta mengetahui ia Nabi akan itu perkataan perbuatan. Dia tahu dia berkata, dia tahu dia perbuat. Dan yang seumpama yang tiga ini, balik mengkali dan membiarkan, hadis takriri nama dia, membiar akan perkataan orang kata, dia tak larang, dia tak sekat, biar dia kata bila mana benar tu boleh. Tapi kalau salah tu dia kata jangan cakap begitu, jangan cakap begitu. Dia Nabi wajib tak boleh. Tiba-tiba satu hari dia tak kata apa, makna benar tu boleh tak? Boleh kita pegang itu. Dan perbuatan orang lain, bagaimana? Dan perbuatan orang lain tulis itu. Macam mana perbuatan orang lain? Dan perbuatan orang lain seperti Khalid Ibnul Walid, seperti Khalid Ibnu Al-Walid memakan bewak di hadapan Nabi. Dia tahu, dia tengok Khalid Ibnu Al-Walid makan bewak depan Nabi, padahal Nabi tidak melarang dan tidak menyuruh. Nabi tak larang, suruh budak. Makna benda tu boleh saja. Dia kalau benda tu haram, wajib dia kena menyatakan, jangan makan. Kena Rasul terkejut tak boleh. Tiba-tiba dia tak kata, dia biar dia buat. Dia perhati tengok, tak apa. Maknanya kita boleh pegang, boleh buat hujah. Kita boleh buat hujah dah. Makan bewak boleh. Makan bewak boleh. Bukan bewak kita sini. Ini pakai cari bewak makan pula. Dok. Medan dok macam bewak lah. Boleh. Mana dalil? Dalilnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid makan bukan Nabi makan. Pegang hujah betul lah bukan Nabi makan, tapi Nabi ada sekali. Kalau benda tu haram tu Nabi larang. Dia tak larang, mana boleh tadi. Boleh nak makan bewak, makan tak boleh. Mana dalil? Dalilnya Khalid bin Walid makan. Bukan Nabi makan, Khalid bin Walid nak dalil lagu ni sahabat. Kita nak hak Nabi sendiri. Ya lah, Nabi tak makan pun dia ada situ sekali. Semua dia ada tu ya juga. Kalau benda tu haram tu dia wajib larang. Dia tak larang, dia sengat, dia biar. Mana benda tu halal. Tu orang panggil hadis takriri. Tengok macam satu hari dia masak daging keldai dalam puyuh lapar, lagi perang, rebus daging keldai. Sahabat, ya Rasulullah, apa dia? Ni dia pas sembelih keldai, duk rebus dalam puyuh nak makan. Jangan, tuan. Dia tak duduk dia, wajib yang nyampai. Hak ni dia duduk dia, mana benda tu boleh lah tu. Itu apa panggil hadis takriri. Boleh buat hujah. Makan bewak boleh tak? Boleh. Mengambil dalil mana? Khalid bin Walid makan. Bukan nak. Kita nak hak Nabi, yalah semua hak Nabi lah juga. Pasal Nabi ada situ. Kalau dia benda haram tu Nabi larang. Lepas Nabi buat lah juga tu. Boleh lah buat dalil. Berah tu cara kita. Nak berdalil dengan ayat Quran pun bukan semua ayat Quran. Nak berdalil dengan hadis pun bukan semua hadis. Boleh. Dan ada pun hadis, maka iaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya dan membiarkan takrif. Dia biar. Dia tak kata apa. Ya, benda tu boleh lah tu. Dan membiarkan ia akan perkataan. Orang kata begini. Dia diam. Yang kata Ibn Umar kata begini, Nabi tak kata, tapi benda tu boleh lah. Kalau tak boleh, tentu dia larang. Umar, jangan kata lagu tu. Dan perbuatan orang lain serta mengetahui ia Nabi akan perkataan atau perbuatan. Dia tahu. Boleh lah buat hujah. Dan yang seumpama yang tiga ini. Dan seumpama yang tiga ini, apa dia? Perkataan, perbuatan, takrif. Yang seumpama yang tiga ini, perkataan dia, ada satu, perbuatan dia, takrif ya. Macam tu juga hal ni. Hal ni pun macam tu juga. Apa dia? Seperti warna merah putih. Seperti warna merah putih.
tulis dia ni. Warna kulit Nabi, warna kulit tubuh badan Nabi itu merah putih. Warna kulit tubuh badan Nabi itu merah putih. Ini dinamakan syama'il. Ini dinamakan syama'il. Serupa hadis juga. Hukumnya serupa hadis juga. Ini dinamakan syama'il. Kitab syama'il. Ada semua. Karangan Tirmizi, Musa Tirmizi, kitab syama'il, sifat-sifat Nabi. Warna tubuh badan Nabi merah putih. Pakaian Nabi, tidur Nabi, itu berjalan Nabi. Itu semua boleh buat hujah. Boleh kita buat hujah. Pasal apa hang jalan pergi ke depan? Sengit pergi ke depan pasal apa? Buat tak betul itu, naik ke belakang. Aku ikut Nabi. Mana hadis? Syama'il. Pasal apa berjalan pergi ke depan itu? Aku ikut Nabi. Mana hadis? Nabi baru itu. Bukan tengok dalam kitab syama'il. Nabi dia berjalan. Itu perbuatan, cara kelaku Nabi itu, sifat Nabi, boleh kita buat hujah. Boleh kita hujah. Pasal apa pakai Nabi pakai lagu ni dalam kitab syama'il, dia pakai baju bosulah kaki kanan dulu. Jadi tak ni bawah kaki kiri. Boleh. Boleh buat hujah. Sifat-sifat Nabi itu, kelakuan Nabi itu orang panggil syama'il. Kami mengaji bulan puasa. Lepas asar, ahmad asar, majlis haram. Baca kitab syama'il sebulan habis. Cerita tu ya, cerita Nabi buka puasa dengan apa, makan apa yang Nabi suka. Nabi suka buah timun tu, timun ulang tu sejuk. Tahu tak buah timun? Kita dah berulang tu. Nabi suka. Ada Nabi makanan Nabi pula suka manis-manis. Jadi makanan Nabi suka Nabi manis. Duduk sila Nabi nak makan duduk mana, dia berdiri lutut sebelah supaya makan jangan banyak sangat. Itu semua syama'il lah. Boleh buat hujah lah. Pasal apa Nabi makan duduk sila sebelah tu? Nabi suka makan setalang 3 orang. Pasal apa tu? Ada boleh buat hujah lah. Pasal kelakuan Nabi kita buat hujah boleh. Pasal apa? Supaya silaturahim. Supaya berbaik antara satu sama lain. Kalau hak berkelahi sikit sebanyak pun pakai setalang tu lama-lama baik lah ya. Dia pelagar kepala kau-kau lah. Itu satu. Jadi boleh buat hujah. Apa lah? Akan 3 orang talang, dia ada belagak lah. Ni nak makan pinggan sing seorang dia. Nabi pun pakai 3. Sifat tu syama'il. Berbaik-baik. Mu nasimu sebiji 2 biji jatuh situ. Nasi aku sebiji jatuh situ. Kasih-kasih. Tak pasal. Tak pasal nak bawa. Arak tu, buah timun ulang ke. Dia panjang-panjang. Banyak. Keping tu kan ni. Panjang. Dia buatlah bekas dah. Dia jual di jalan tu. Kemudian dia buat air cuka kurma tu. Buat air cicah dia buat cabai sikit dah lah. Kakak tu celup timun tu. Cicah dia ambil timun tu. Sekeping cicah tu. Dalam cuka tu makanlah. Habis dia makan dia bagi saya pula. Hak dia tu. Kita besar kan. Ana makul khairi. Aku kata babi je. Tu. Tak ada apa. Kita makan sekerak dah. Dia makan sekerak dah. Lebih dia habis. Kul makan. Kita ana makul khairi. Aku kata babi. Kita nasi sultai 2 tu tak mudah kawan pun. Belagak. Jadi, ingat tawa tu. Jadi, kata Rasulullah sallallahu syadidat al-haya wa tawadu. Allah Ta'ala sangat malu dan merendah diri. Tak tunjuk kebesaran. Nabi tak nak tunjuk cara kebesaran. Sombong ke belagak gitu-gitu. Tak ada langsung sifat tu. Kita jangan bagi sifat dia nak.
Lebih-lebih lagi kalau ustaz-ustaz jadi tu. Jadi kemar hidup. Orang panggil ustaz kira kemar hidup. Buka sayap tak kira. Tepak nak ayam habis. Ingat. Boleh. Ingat. Kita tawaduk je. Banyak tahu. Tawadukmu ya rafa'akumullah. Tawadukmu ya rafa'akumullah. Mu tawaduk Allah Ta'ala angkat. Kalau mu naik ke kepala Tuhan bijak dulu. Kita duduk ketiga. Itu syama'il. Dan dinamakan pula hadis ini dengan sunnah. Bila kata sunnah tu hadis tu. Tak kira lah. Quran, sunnah. Ijma', ya. Apa sunnah? Hadis. Bukan sunat. Sunat lain. Sunat buat dapat pahala tinggal tak dosa. Itu sunat ni sunnah macam itu. Sunat lain, sunnah lain. Sunnah ni hadis. Sunat buat dapat pahala tinggal tak dosa. Dan terbahagi hadis itu kepada 3 bahagi. Hadis. Ayat Quran tadi ada muhkamin, ada mutasyabih, ada hujah. Dan terbahagi hadis itu kepada 3 bahagi. Pertama hadis sahih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an-nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan shalihan. Sa'adatan darain husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.